katanya ulama apabila dibacakan hadis, dibacakan Quran, zikir, selawat, istighfar di dalam rumah kita, di dalam kedai kita, mana-mana tempat kita duduk, maka syaitan akan lari. Bila syaitan lari, maka malaikat pun akan bersama lah. Kan, gitulah. Jadi, tambah-tambah pula saya dalam bidang ni, saya tak tahu. Kan, saya tak tahu apa yang masalah pelanggan-pelanggan kan. Kadang-kadang ada sakarnya, kadang-kadang ada sihirnya, macam-macam. Jadi minta belah ihsan Allah supaya selesai selamat daripada kesusahan dan fitnah. Kadang-kadang kita tak tahu, ada orang suka kita, ada orang tak suka kita kan. Jadi supaya tidak terganggu kita punya niat untuk nak sebarkan Al-Quran, sebarkan sunnah, sebarkan doa, sebarkan amalan dan sebagainya. Khususnya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terlalu taksub, taksubnya maksudnya dia percaya pada satu pihak dah. Dari satu pihak lagi dia tak yakin. Dia percaya Allah tu ada, Allah agama Islam, orang Islam, tapi dia kata kena rujuk dengan pakar lah. Contoh macam tu kan. Kalau pakar kata tak ada penawar, tak ada penawar lah. Macam tu. Sebagai contoh HIV, biasanya macam tu lah. Beda HIV. Sebab mereka hidup mereka penuh kenikmatan dunia, penuh dengan keseronokan, penuh dengan enjoy. Jadi mereka lalai sikit untuk ambil tahu pasal agama. Lalai sikit. Macam sahabat, macam saudara kita satu orang tu yang duduk di Australia sekarang ni kan. Duduk kat Bangkok, sekarang ni duduk kat Australia tu. Bila kena teguk sikit dah melenting-lenting, dah istihar keluar Islam semua tu kan. Pasal tak pernah ditegur, dia duduk dalam nikmat, duduk dalam seronok. Jadi bila kerja-kerja macam saya ni, dia anggap macam dengan penunggang agama katanya. Penunggang agama. Macam tu lah. Pakai kopiah. Pakai kopiah dia kata penunggang agama. Pakai jubah dia kata penunggang agama. Padahal kita nak bagi tahu bahawa semua orang ada buat silap. Semua orang ada buat salah. Contoh kan tuan kan? Semua orang ada kelemahan masing-masing. Kita orang Islam, kita kena bersangka baik dengan Allah, dan kita kena yakin Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Pemaaf kan. Jadi yang bagi sakit Allah, yang bagi sembuh tu Allah kan. Walaupun satu dunia kata penawar tak ada, tapi kita orang Islam kena yakin yang bagi sakit Allah, yang bagi sembuh Allah. Kena yakin tu. Betul kan? Jadi banyak yang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ni dia anggap kita ni nak jual agama. Bukan, kita nak bawa keyakinan yang betul. Yakinlah Allah tu Maha Pengampun. Kalaupun awak aktiviti awak kerja meliwat aja kan, banyak yang main jumpa saya kan. Tapi yakinlah Allah tu Maha Pengampun. Hak lepas lah kita buka buku baru. Selama mana belum mati. Bila mati habis lah. Bila mati habislah. Sebelum mati masih ada peluang lagi, masih ada ruang lagi untuk taubat, untuk perbetulkan balik kehidupan kan. Biasanya golongan ni dia kata macam Allah tak adil, dia kata. Saya tanya pasal apa? Yalah, pasal apa Allah jadikan saya ni tidak bernafsu kepada wanita. Saya bernafsu pada lelaki. Kata Allah tu adil. Kita yang takbir diri kita, sama ada kita nak pergi ke ciri-ciri neraka ataupun ciri-ciri syurga. Sebab tu kan betul dah itulah kata iman tu. Tu yang kata iman. Yang kata iman tu macam itulah. Maknanya Allah Ta'ala letak dua tempat saja, iaitu syurga dan neraka. Jadi kalau kita ikut hawa nafsu kita ketepikan agama, maka tempat kita dalam neraka lah. Kita nak salahkan Allah macam mana? Kita yang nak ke situ.
dah tahu dah tempat tu, tempat apa ini ada harimau, kita terjun juga duduk dalam tu. Macam tu. Kesian lah. Jadi kesian. Jadi kita sebagai orang tua ni, kita setakat bagi nasihat, bagi peringatan, cukuplah. Hal lepas tu lepaslah. Kita mula hidup baru. Tapi dengan nasihat saja susah juga. Kita kena bacakan hadis. Bacakan hadis supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan, berkat daripada kalam-kalam Nabi ni, Allah SWT bagi kita kesedaran, taufik, hidayah. Macam tu lah. Di samping kita amal-amal zikir, selawat, jaga solat dan sebagainya. Itu ada no? Jadi saya baca sekejap je. Sekejap je. Paling tidak tuan datang daripada jauh dengan niat untuk nak amal madu dan saudat ni sunnah lah. Lepas tu dapat pula dengar hadis lagi, kita kongsi-kongsi. Baik, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, wahai pak cikgu, tidakkah saya berikan kepada kamu, tidakkah saya kurniakan kepada kamu, tidakkah saya hadiahkan kepada kamu, tidakkah saya beritahu kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukannya, maka Allah SWT akan ampunkan dosa kamu." Maka Allah SWT akan ampunkan dosa kamu sama ada yang terdahulu dan yang terkemudian. Ni hadis ni. Nabi kata, "Wahai Ibn Abbas, wahai pak cikgu, tidakkah saya berikan kepada kamu sekali? Tidakkah saya kurniakan kepada kamu 2 kali? Tidakkah saya akan hadiahkan kepada kamu 3 kali? Tidakkah saya beritahu kepada kamu 10 perkara yang apabila kamu lakukannya, maka Allah akan ampunkan dosa kamu sama ada yang terdahulu, yang terkemudian, dosa lama dan dosa baru, dosa sengaja atau dosa tidak sengaja, dosa besar ataupun kecil, dosa yang dilakukan secara sembunyi atau dosa yang dilakukan secara terang-terangan." 10 perkara itu ialah kamu menunaikan solat 4 rakaat. Kamu membaca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan juga 1 surah. Apabila kamu sudah selesai daripada bacaan surah itu pada rakaat pertama, sedangkan kamu masih berdiri, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan ucapkanlah kalimah itu 10 kali semasa kamu rukuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kamu bangun daripada rukuk, maka ucaplah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu turun untuk sujud dan ucapkanlah kalimah itu 10 kali sedangkan kamu masih sujud. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk di antara 2 sujud dan bacalah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu sujud kali kedua, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Kemudian kamu bangun daripada sujud untuk duduk istirahat. Sebelum berdiri, maka ucapkanlah kalimah itu 10 kali. Jumlah kesemua tasbih itu ialah 75 kali pada setiap rakaat. Wahai bapa saudaraku, kamu lakukan demikian pada ke-4 rakaat. Sekiranya kamu mampu untuk mengerjakan solat itu setiap hari, maka lakukanlah. Sekiranya kamu tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap hari Jumaat. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap bulan. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali pada setiap tahun. Sekiranya tidak mampu, maka kerjakanlah sekali sepanjang hayat kamu. Ajaibnya. Solat 4 rakaat ni, apa nama solat tu? Solat tasbih. Apa kelebihan dia tadi? Apa kelebihan dia? Aku akan ampunkan, Allah akan ampunkan dosa kamu sama ada yang terdahulu, yang terkemudian, dosa lama atau baru, dosa sengaja ataupun tidak sengaja, dosa besar atau dosa kecil, dosa yang dilakukan secara sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Allahu Akbar. Beruntunglah orang yang dapat amal setiap hari. Semoga Allah bagi kita taufik hidayah dapat amal dan sampaikan insya-Allah.
Alhamdulillah. Ha. Orang kata bila dengar satu hadis tu teringat balik kan, cas balik bateri. Rasa lama dah tak sembahyang sunat tasbih ni. Kan tu kan? Ha. Last kali bila Oh, zaman sekolah menengah dulu ada buat game oleh kat sekolah. Acol kebanyakan macam tu lah. Allahu Akbar. Baik tuan